All I wanted to do was play with you. Hi, Assalamualaikum semua orang. Kembali Nasim here. I hope you're in a good mood today because it's a good day to have a good day. Hi guys, kalau korang tengok vlog Kama sebelum ni, Kama pakai baju ni. So ini adalah sambungan vlog tu. Kama berada di hari yang sama di mana tak ada orang dekat rumah. Jadi Kama tak berani nak buat cerita creepy dekat dalam bilik. So Kama buat dekat ruang tamu. Anyway, kali ni lain sikit daripada video sebelum ni sebab Kama akan baca dengan korang cerita-cerita yang subscriber Kama share dekat DM. Disebabkan Kama terima terlalu banyak kisah-kisah seram yang korang alami, yang followers dekat Instagram Kama alami, diorang share dekat DM. Kama really appreciate korang punya effort untuk type cerita korang dekat Instagram tu. Tapi most of their story tu short story. Jadi disebabkan itulah Kama decide untuk kumpulkan cerita-cerita yang bagi Kama cukup seram dan compilekan dalam satu video. Kisah-kisah ni Kama tak baca sampai habis. Kama macam pilih mana yang Kama rasa seram dan Kama akan baca sama-sama dengan korang secara langsung. So Kama akan screen record apa yang Kama tengah buka sekarang ni. Jadi korang akan tengok cerita daripada DM Instagram tu dekat sini ataupun sinilah. Dan Kama dah minta izin dah dia punya owner of the story untuk dedahkan atau tidak dia punya nama Instagram. Jadi kalau korang tengok blur ataupun tak ada nama Instagram tu, maksudnya dia tak nak didedahkan lah nama Instagram tu. So tanpa membuang masa, Kama dah buka ini Instagram dekat iPad. Jadi Kama akan screen record terus tau. Kama tertarik dengan kisah yang pertama ni. So guys, jom kita start baca. Assalamualaikum Kak Kama. Waalaikumsalam. Hari ni saya nak berkongsi cerita dengan Kak Kama tentang pengalaman saya di asrama masa jadi student Promax. Okay, student Promax tu a new word for us. Student Promax tu maksud student SPM 2021. Dan ini pengalaman paling seram yang pernah saya lalui dalam hidup saya. By the way, nama saya Mizan. Saya belajar di Johor. Okay, cerita ni cuma saya dan abang saya je tahu sebab kami alami pengalaman ni bersama. Wow, okay, dia dengan abang dia je yang lalui benda ni. Abang saya form 6, abang saya juga mengambil STPM ketika itu dan duduk asrama bersama-sama saya. Jadi dia stay sekolah dengan adik dia form 5, abang dia form 6. Ceritanya bermula macam ni. Masa tu cuma budak SPM dengan budak STPM je yang kena duduk asrama sebab kena ambil exam SPM dengan STPM, okay? So budak form 5 cuma ada 37 orang pelajar lelaki, tak termasuk pelajar perempuan. Asrama saya memang terkenal dengan hantu DM. Dewan makan ke? Terkejut aku, dia dah tengah buka DM kan? Kerana DM Dewan makan kat mana ni? Kerana DM kami memang sangat keras. Memang selalunya Pak Guard, Mak Guard, makcik-makcik cleaner, pekerja DM, warden, para pelajar, memang selalu saya dengar cerita dari diorang. By the way, asrama saya ni memang dah dikenali sebagai asrama keras. Sebab warden pun ada bagi tahu asrama yang saya huni ni memang keras, lagi-lagi di DM. So DM ni, betul kan DM ni Dewan makan? Dia tak bagi tahu pula. Kamu adalah bukan budak asrama. Dewan makan ni ada 3 pintu, iaitu pintu 1, pintu 2 dan pintu 3. Pintu 1 ni memang khas untuk pekerja DM, cuma pintu 2 dan pintu 3 ni untuk pelajar. So asrama saya memang setiap pelajar akan terkena gangguan, sama ada ternampak kelibat atau terdengar bunyi ke or more than that. But cuma saya je yang tak pernah mengalami semua gangguan ni sejak form 1 until form 5 Pro Max. Okay, Pro Max tu sebab dorang sampai dah 18 tahun pun dorang masih kena ambil SPM kan, sebab tu panggil Pro Max kan. So saya sangat tenang duduk asrama ni sebab saya tak pernah mengalami semua ni. So dah habis intro penting. Okay, itu baru intro guys. Jadi di sini mula ceritanya. Masa ni ada pelajar yang dah balik rumah awal sebab ada yang dah habis paper. So masa ni memang tinggal satu paper je, iaitu ekonomi. Okay, ekonomi asas ni memang selalu yang terakhir lah. Tapi saya drop ekonomi tu. Oh, dia tak ambil subjek ekonomi pun. So patutnya saya dah kena balik rumah sebab saya dah tak ada paper. Termasuklah abang saya
yang dah habis paper. Tapi kawan saya yang cuma tinggal 8 orang, termasuk saya dengan abang saya yang tinggal dekat asrama blok 3 tingkat tu. So, abang saya nak balik pada hari tu, tapi saya cakap dengan abang saya jangan balik dulu sebab saya suruh dia balik dengan saya esok sama-sama. So, dia pun setuju dengan saya. Jadi, kami pun plan balik pada esok harinya. So, tiba malamnya saya ajak abang untuk overnight sambil main ML. Dia pun setuju dengan saya. So, kami pun mainlah ML dari pukul 11 sambil baca air Milo dengan Maggie. Sedap. By the way, saya overnight dekat bilik gosok di bilik gosok yang berada di tingkat 3. Kamu tak tahu lah bilik gosok tu apa? Bilik gosok. Kalau korang tahu boleh komen down below. So kami tutup semua lampu setiap tingkat. Cuma tinggal lampu tandas je kami buka. Lampu tangga memang semua dah rosak. Allah, lampu tangga dah paling seram. By the way, dorm yang diguna hanyalah satu dorm je, iaitu di tingkat 1 di hujung blok. But bilik gosok di tingkat 3. So, bermulanya cerita semasa leka main ML tu, saya rasa nak ke tandas untuk buang air. Jadi, saya pun tengok jam dekat handphone, dah pukul 3.40 pagi. Saya pun cakap dengan abang saya nak pergi tandas nak buang air. So, saya pun gerak menuju ke tandas dalam keadaan yang amat gelap termasuk bilik gosok. By the way, lupa nak bagi tahu, lampu DM memang akan dibuka satu lampu setiap hari. Pintu DM pun pintu sliding door, jadi boleh nampak apa yang ada di dalam DM. So, semasa jalan ke tandas tu, saya ternampak ada satu benda besar seperti langsir yang diikat tapi sangat tebal di pintu 3. So, saya tak hiraukan pun. Saya jalan seperti biasa, tetapi tiba-tiba saya nampak pintu 2 terbuka. Jadi saya pun berniat dalam hati nak tutup pintu tu walaupun dah pukul 3 pagi. Sekejap, kamu nak tukar letak dia punya chat dekat sini lah. So, saya pun selesai buang air, saya pun nak menuju ke DM. Dalam perjalanan saya nak turun melalui tangga, saya rasa suasana yang sangat tak sedap. Seperti ada orang ikut saya dari belakang walaupun masa tu tangga memang sangat gelap. Saya pun menoleh tapi tak ada siapa-siapa yang ada di belakang saya. Saya pun jalan seperti biasa sehinggalah saya sampai betul-betul di hadapan pintu 2 DM tu. Saya pun masuk sedikit ke dalam untuk menarik tombol pintu tu sambil dalam otak saya teringat dengan cerita hantu DM tu. Tiba-tiba saya terpandang satu kowe yang ada ke hadapan saya sejauh 8 meter. Wow, 8 meter. Saya sangat terkejut sebab yang ada di hadapan saya tu Poch yang sedang memerhatikan tepat pada saya. Saya memandang dia dan dia pun memandang saya seperti drama romantik tu. Masa tu saya hanya terpinga, tak boleh buat apa, tak boleh bergerak sebab amat terkejut. Saya hanya memegang tombol pintu sambil terpinga dekat pintu tu. Saya amat buntu, tak tahu nak buat apa masa tu sebab saya rasa otak saya sangat tak berfungsi. Saya rasa lama sangat sehingga saya rasa lemah masa tu. Saya terpinga kat situ sehinggalah saya terdengar suara orang memanggil nama saya. Mizan, Mizan, Mizan. Bila saya dengar je suara tu, terus saya dapat gerak seperti biasa. Jadi saya terus tutup pintu dan berlari dengan sepantasnya menuju ke arah dorm tingkat 1 tu. Sampai je dalam dorm, saya terus baring di sebelah kawan saya sambil ketakutan sehinggalah saya terlelap. Tibalah esok harinya, abang saya kejut saya untuk solat subuh, sarapan dan terus kemas barang untuk balik. Oh, dia nak balik dah ni guys. So, masa tu dah pukul 10 pagi. Jadi, kami pun bawa semua barang menuju ke bus stand. By the way, asrama saya berada di bandar. So, dekat je dengan bus stand. Oh. Semasa kami berdua dah menaiki bas, saya menceritakan kisah yang terjadi kepada saya malam tadi. Rupa-rupanya, abang saya pun kena ganggu juga. Dia cerita lepas 20 minit saya ke tandas, dia kata yang saya ni dah masuk dalam bilik gosok tu sambil duduk di kerusi yang ada di hadapan saya sambil menghadap ke arah handphone saya. Allah! Bapak seram tu. Terus abang saya cakap dengan saya, nak main ML lagi ke tak? Padahal itu bukan adik dia. Nak main ML lagi ke tak? Tapi dia pelik sebab saya hanya diam je dari tadi. Tapi dia biarkan je dulu sebab dia rasa mungkin saya tengah tak ada mood masa tu. Selepas 20 minit ni lagi, abang saya panggil saya sekali lagi. Dia ajak saya main ML lagi tapi saya hanyalah berdiam diri saja, tak bercakap apa-apa. Kalau benda tu memang nak main ML, aku tak tahulah nak cakap apa. Abang saya pun terus rasa tak sedar hati. Dia terus cakap dengan saya,
Aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Sambil mata memandang handphonenya. Oh, abang dia dah macam dah dapat syak lah ni. Ni bukan adik dia ni. Lepas tu dia tengok ke arah kerusi yang saya duduk tu, dah tak ada orang. Dia pun dah rasa lega dah. Dia hanya duduk dalam bilik gosok tu sambil menunggu saya. Masa berlalu pantas, abang dah mula rasa saya lama sangat ketandas. Dia pun tengok jam dekat handphone dia. Dia terkejut sebab dah pukul 4.50 pagi. Wow, dah nak pukul 5 pagi dah lah. Tapi saya still tak datang ke bilik gosok. Jadi dia segera keluar untuk mencari saya. Baru je dia nak keluar, dia ternampak saya tercegat dekat pintu sambil melihat ke dalam dewan makan tu. Lalu abang kata, bukan saya je yang dia nampak. Rupanya dia nampak ada 4 ekor cuma mengelilingi saya di bahagian depan, belakang, kiri dan kanan. Apa yang memeranjatkan saya lagi, rupanya bukan tombol yang saya pegang, rupanya saya memegang pocong yang ada di hadapan saya. Ya Allah. Selepas melihat peristiwa tu, dia terus memanggil nama saya sambil merenung saya. Tiba-tiba abang kata saya terus berlari menuju ke dorm. Abang saya pun terus menuju ke dorm dan tiba-tiba dia nampak saya dah terbaring di sebelah kawan saya. Oh, diorang berkait malam tu juga diorang sebenarnya alami benda yang sama. Dia pun membiarkan saya lalu menuju ke katil untuk tidur. So itu je peristiwa yang telah saya alami. Memang amat seram bagi saya, cuma saya rasa mungkin itu salam terakhir untuk saya sebab last year dekat asrama tu. So ya, itu je cerita saya. Saya harap akak boleh share pengalaman saya ni. Thank you. Semoga sukses selalu kat Kamal. Semoga sihat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki. Amin. Thank you juga sebab sudi share pengalaman awak dengan kami semua. Guys, itulah dia kisah seram dekat asrama ya. Dan dia berkait dia dengan abang dia yang alami benda ni. Wallahualam. Jadi kita pergi ke cerita yang seterusnya. Cerita yang seterusnya ini Kamal tak sure lah dia orang apa, tapi banyak pakai bahasa Inggeris. InsyaAllah Kamal kan sebab Kamal kan nak baca kan, Kamal tak cerita balik kat korang. So ini macam first impression jugalah Kamal lepas baca cerita korang. So kalau Kamal faham, Kamal cubalah translate dia. Astaghfirullahaladzim. So this is how it goes. Okay korang, sebenarnya Kamal dah terbaca dia punya intro tadi. Dan dia dah cakap jangan, and dekat bawah sekali intro dia tu baru dia cakap jangan dedahkan nama dia. And dia suruh tukarkan nama dia kepada Vini. Okay, so Vini ni seorang perempuan, follower Kamal, perempuan. And dia minta dia share benda ni dalam bahasa rojak supaya semua orang faham. Maksudnya campurlah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. And ada juga bahasa-bahasa yang tidak formal dia kata. Jadi marilah kita mulakan. It was a fine day. As usual, I went to my college and came back home for a nap before I went to fetch my brother from his college. Okay, so awal-awal dia cakap bahasa Inggeris tau. Kamal translate sikit apa yang Kamal faham. Waktu tu hujan lebat sangat sampaikan dia tak boleh nak nampak jalan tu tau. Lepas tu bila dia dah sampai dekat rumah, dia dengan adik dia dah sampai kat rumah, ada satu aksiden dekat situ. So dalam aksiden ni ada melibatkan penunggang motosikal dan mangsa tu adalah lelaki. Bila dia sampai dekat tempat yang aksiden tu berlaku, ada seorang doktor ni bagi tahu yang mangsa telah meninggal dunia. Jadi time tu memang dengar lah keluarga mangsa menjerit, menangis. Lepas dengar jeritan dengan tangisan tu, abang saya dah mula suruh, oh sorry guys, itu abang bukan adik. Abang saya dah mula suruh saya turun tingkap kereta kami. What? Turun tingkap kereta? Kenapa? Saya ni jenis penakut. Lepas nampak orang terbaring atas jalan raya tu, saya dah rasa takut. Masa tu, diorang belum tutup mayat lelaki tersebut dengan plastik hitam. Allah, memang nampak lah. Tapi saya tak nampak muka lelaki tersebut sebab dia berada di bahagian jalan yang bertentangan dengan saya dan muka dia menghadap sebelah pokok-pokok yang ada kat tepi jalan tersebut. Oleh itu, saya tidak dapat pastikan jika lelaki tersebut tua ataupun muda. Lalu saya pun dengan rasa kesian dan takut pulang ke rumah.
Masa tu dah marah-marah abang saya sebab saya dah lagi takut. Lepas buka tingkap kereta, saya terdengar suara makcik yang nangis dekat situ. Lepas tu balik rumah, saya cerita semua yang terjadi dan apa yang saya nampak dekat mak saya. Saya pun bagilah tahu kat dia yang saya rasa tak sedar hati sangat. Malam tu dalam pukul 7 petang, saya pun pergilah ke kuil nak sembahyang, okay? Ni bukan agama Islam. Dan masa tu saya pun doa agar roh orang yang dah meninggal tersebut berada di tempat yang aman dan tenteram. Seperti biasa, selepas balik ke rumah, saya pun buat kerja saya seperti biasa. Please note that I always need to pass by the accident road whenever I need to go town because that's the main road. So dia memang akan selalu lalu dekat jalan yang ada accident tu tau. Nak tak nak memang kena lalu sebab itu je jalan yang ada. Hari seterusnya badan saya dah mula rasa tidak selesa dan muka saya pucat. Masa tu saya tak endah banyak sebab ingat muka saya ni pucat sebab terlalu letih. Dan hari tu juga mak saya yang hantarkan saya ke college. Lepas habis kelas, mak saya ambil balik saya dari college seperti biasa. Mak saya dah mula tanya kat saya, kenapa muka hang ni dah pucat semacam? Hang ni dah makan ke belum? Saya pun macam okey je, tak ada apa-apa, cuma dah letih sangat kot. Lepas tu saya cakaplah dekat mak saya yang saya masih tak dapat lupakan apa yang saya lihat pada hari sebelum aksiden tu dan mangsa tu. Saya cakap dekat mak saya yang saya rasa sedih yang amat sangat. Perasaan sedih tu rasa macam benda tu jadi dekat diri sendiri. Lalu saya pun cakap kat mak saya, kalau boleh jom cari rumah orang yang dah meninggal tu mak, sebab saya rasa sedih sangat. Serius lah. Macam benda tu tak ada kena-mengena pun dengan dia, tapi kenapa dia rasa sedih sangat sampai nak pergi rumah orang tu kan? Saya nak sangat pergi ke rumah dia untuk tengok dia. Mak saya dah rasa lain macam dah. Dan dia pun cakap lah, mana nak cari rumah orang tu, kita pun tak pasti dia orang mana. Dan lepas round-round dekat tempat rumah kami tu, kami tak ada jumpa rumah orang tersebut. Diorang pergi round lah dekat area rumah tu nak cari rumah mangsa yang accident tu. Saya tak kenal langsung orang tu, tapi insting tu memang kuat sampai saya rasa orang tu memang orang yang tinggal dekat dengan kawasan perumahan kami. Mak saya dah rasa tak sedar hati dah tengok saya dengan muka pucat saya. Mak saya cakap lagi, mana you nampak accident tu? Tunjukkan saya tempat tu. Nanti lepas sampai tempat tu, saya bagi kat kamu 1 duit shilling. Saya nak kamu doakan supaya roh dia tu diamankan. Lepas tu kamu buang duit shilling tu keluar tingkat kereta. Benda ni macam kepercayaan di mana kalau kita membuang duit shilling di tempat kejadian tersebut, maka orang ataupun roh tidak akan mengikut kita, tapi yang jadinya lain pula. Alamak! Okay, so mak dia ingatkan macam benda, mungkin roh orang yang mati kat tempat aksiden tu dah ikut si pencerita ni. Kau lupa dah nama dia apa tadi? Vevi apa? Selepas saja saya membuang duit shilling tersebut keluar tingkap kereta mak saya tak naik guys. Tingkap kereta dah jam. Tiba-tiba tingkap kereta tu stuck, tak boleh nak naik balik. Mak saya dah cuak, dia toleh kat saya. Lepas tu dia macam, apa ni? Dia cuba untuk naikkan tingkap kereta tapi masih tak boleh sehinggalah kita sampai dekat rumah. Oh my god, apa yang berlaku ni weh. Dan lepas sampai rumah, saya pun mandi macam biasa dan malam tu saya tidur. Saya share bilik dengan adik perempuan saya dan adik saya ni kalau tidur je mesti pasang aircon kuat-kuat. So bilik saya ni memang sejuk sampai saya kena selimut satu badan sampai kepala. Jadi malam tu time tengah tidur tu dalam pukul 2 pagi, saya terbangun dan terduduk secara tiba-tiba dengan rasa panas seluruh badan dan dengan keadaan berpeluh yang amat sangat. Tangan saya dah bergeletar masa tu. Oh, dalam bilik tu selalunya memang sejuk gila-gila lah sebab adik dia memang akan buka aircon kuat-kuat. Tapi tiba-tiba pagi tu, pukul 2 pagi tu, dia terasa macam panas semacam sampai berpeluh. Saya boleh merasakan yang ada seorang lagi di dalam bilik saya selain daripada adik saya dan juga diri saya sendiri. Rasa tu memang betul-betul kuat. Saya rasa orang tu tengah berada di sebelah saya. Dan lah lepas buka mata tu, bilik saya gelap gelita. Lepas tu dengan rasa takut, terasa pula ada orang kat sebelah saya. Adik saya tengah tidur nyenyak dekat belah kanan saya. Kat belah kiri saya pula rasa macam orang sedang memperhatikan saya. Time tu dah rasa takut sangat tapi saya beranikan diri untuk buka lampu bilik. Lepas tu saya cuci muka saya dan sembahyang dulu. Lepas tu saya duduk sekejap, tidur dengan lampu bilik yang terbuka.
Pagi tu mak saya kejutkan saya dalam pukul 7.30 pagi. Saya lagi terkejut lepas mak saya bagi tahu kat saya yang dia dah jumpa orang yang meninggal tersebut. Dan dia memberitahu kepada saya yang meninggal tu adalah seorang lelaki muda yang berumur 20-an. Saya pun cepat-cepat mandi siap nak pergi ke rumah dia. Dan kami pun telah pergi ke rumah dia and I prayed for him. After that, I went for my class as usual. The thing didn't stop up until here, but it continues. Allah! The town I'm living is not a very big town. It's a small town with all the facilities. So near to my college, there is a cemetery. So on the same day, cemetery ni kubur kan? Dekat dengan college dia tu ada kubur. So on the same day, I saw many people were walking into the cemetery. Banyak sangat orang pergi ke kubur tu. But ni apa tu? Allah, Allah, okay. Allah, Allahu Akbar. Sekejap, kamu macam tertanya-tanya lah dengan cerita ni. Okay, sambung Tapi tak ada apa-apa pun yang trigger dia untuk tengok dekat kubur tu. So dia pun balik rumah macam biasa. Since after the second day incident where I felt someone is there in my room, I couldn't sleep well every night. Sejak daripada dia rasa ada orang lain dalam bilik tu, dalam bilik dia tidur tu, dia memang tak boleh tidur. Susah nak tidur setiap malam. Tutup mata je, saya mimpi yang saya sedang berjalan di jalan raya. Allah! Saya mimpi yang saya sedang berjalan di jalan raya di mana kejadian kemalangan tersebut berlaku. So malam-malam mesti tidur tak lena. The guy's family member did not burn him but they buried him. Oh, maybe that's the problem kot. Sebab selalunya yang kamu tahulah ke semua agama kecuali Islam Wallahualam, sorry kamu tak tahu sangat. Tapi selain Islam kan, orang yang dah mati diorang bakar. Lepas tu abu tu yang simpan kan. Kalau macam dalam Islam kita kena tanam. Macam tu. Hari yang keempat tu hati saya ni tergerak dan saya rasa macam nak sangat lawat tempat perkuburan tu, tempat di mana dia telah dikebumikan. Time tu memang saya sedar apa yang saya buat, tapi saya rasa diri saya ni sedang dikawal oleh orang. It's like someone is guiding me. Lepas saya rasa macam tu, saya pun pergilah dekat tempat perkuburan yang dekat dengan kawasan college saya tersebut. Sekali lagi insting saya tu kuat sangat. Saya memang dapat rasa yang dia telah dikebumikan di tapak perkuburan tersebut. Lalu saya pun pergi ke kubur tersebut untuk mencari tempat dia. Allah! Apa yang mengejutkan, saya dapat jumpa dia disemadikan guys, dengan nama dia atas kayu yang ada kat situ. Serius ah. Time tu saya tak rasa takut, cuma saya rasa sedih sangat-sangat sampai menangis. Lepas tu saya balik rumah, saya mandi dan seperti biasa buat kerja saya dan tidur. After that, I don't feel comfortable and I couldn't be in peace. Feel extreme sad for nothing until I called my mom to bring me to the priest at temple. Okay, so dia pergi kuil untuk tenangkan hati. Then we went to temple and prayed. However, the issue doesn't seem to be resolved. Hence it continues. Ingatkan lepas dia pergi kuil tu, macam everything dah tenang lah, macam dah selesai lah masalah tu. Sorry guys, kamu takut, so kamu buka pintu, jadi terdengarlah semua bunyi kat jalan raya tu. And when my mom realised, my face turned so much pale with dark icicle. Nampak macam muka anak dia ni macam dah lain, dah pucat, macam dah sakit. He gave me a bottle of holy water, air suci, asked me to shower with it before sunrise. So mak dia bagi air suci. Apa ni? Oh, my mom brought me to an ustaz. Oh, jumpa ustaz. Kalau ustaz tu maksudnya dia pergi jumpa ustaz Islam lah kan. He gave me a bottle of holy water, asked me to shower with it before sunrise. Kalau betul lah ustaz Islam, maybe itu adalah air Yasin lah. He told my mom that the guy's spirit has followed me. Oh. Ustaz tu bagi tahu mak dia yang roh mangsa tu mungkin ikut dia, macam tu lah. Ustaz tersebut juga berkata yang disebabkan diri saya ni lemah semangat sedikit, maka roh tersebut mengikut saya.
Saya tak dapat nak bayangkan apa yang terjadi kepada saya jika emak saya tidak membawa saya pergi kepada ustaz tersebut. Sebab saya dah jadi macam psycho pun ada. Sebab saya dah tak cakap dengan keluarga saya. Duduk dekat dalam bilik, termenung, menangis, tidur pun tak cukup. Insiden ni membuatkan saya percaya yang ada alam mistik di bumi kita. Sebelum ni macam 50-50 je. Lepas kejadian ni rasa macam okay, this is real. Saya tak kacau you and saya tak nak you kacau saya. Please ignore if there is any spelling errors. Thank you for your time. Okay, pasal ada sikit note kat sini. To all who watch my stories, please pray the best for me. Selepas insiden tersebut, saya boleh rasakan benda mistik tapi saya bersyukur kerana hijab saya tidak terbuka. Harapkan yang baik untuk saya. Stay safe everyone. To all who watch this story, please pray the best for me. Stay safe everyone. Oh, cerita yang cukup menarik dan menyeramkan. Macam tak sangka walaupun kita just lalu je dekat accident, kita tak kenal pun orang mangsa yang telah meninggal dunia dekat situ, tapi kita mungkin akan kena sedikit apa kata? Orang kata ni apa dalam bahasa tu? Badi mayat. Ya ke? Kamu tak tahu sangat pasal badi mayat ni, tapi kamu pernah dengar lah kan pasal badi mayat kalau kita pergi melawat, menziarah ke orang yang baru meninggal dunia, orang yang tengah badi mayat yang tengah mandikan jenazah. Macam something yang bad akan follow kita kalau kita tak baca doa ke, tak mandi ke. Sebab macam kamu selalu terdengar kalau pergi ke macam tempat orang-orang yang baru meninggal dunia kan, tengok dia nak solat jenazah, mandikan jenazah apa semua tu, mesti mak-mak ke ayah ke akan cakap, jangan lupa mandi, baca ni, baca tu sebelum masuk rumah, nanti takut terkena badi mayat pula, macam tu. So cukuplah dengan 2 story ni je dah cukup buat kita meremangkan guys. And thank you juga kepada followers kamu yang sudi meluangkan masa. Kamu sangat-sangat appreciate your effort untuk type story pengalaman kisah seram korang untuk kamu share dengan subscriber kamu. Anyway, thank you yang dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye!